kerana sudi memberikan sedikit penerangan dan pencerahan tentang PBD di sekolah kita dan juga di sekolah-sekolah rakan yang menyertai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua guru yang telah menyertai program ini. Alhamdulillah, kita bersama-sama kita doakan supaya program ini dapat berjalan lancar dan kita mendapat input yang akan diterangkan oleh Puan Rohana. Dan juga untuk Puan Rohana, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian beliau, walaupun saya bisik-bisik betul, lepas tu gurau-gurau. Memang kami dekat sekolah lama tu memang kami suka gurau. Dan Cikgu Rohana ni pun mantan daripada SK Jalan Petambuluh, bergerak ke SK Seri Siakap. Walaupun telah bergerak ke sana, hubungan kita semua lah, insyaAllah kita akan cuba rapatkan hubungan kita dan kita akan jadikan perkongsian ilmu pada hari ini kita gunakan manfaat dan kita sebar-sebarkan supaya dapat kita selaraskan PBD itu bila PBD tahap PT, tahap TP murid tu di SK Jalan Petambuluh pun sama, SK Parit Ajitek pun sama, SK Seri Siakap pun sama. Jadi TP tu bila budak tu dapat TP 3, dia memang layak TP 3. Kalau dapat TP 4, dia memang layak TP 4. Dapat TP 5, dia memang layak di TP 5 walaupun di SK Parit Ajitek, walaupun di SK Seri Siakap, jadi mana-mana saja. Jadi sekali lagi Puan Rohana, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Puan Rohana ni merupakan orang kuat lah dulu di SK Jalan Petambuluh. Sekarang pun memang kuat. Anak dia pun ramai sana no. Lepas tu untuk tentang PBD ni memang dikira macam expert lah sebab Puan Rohana ni banyak melibatkan diri ataupun terlibat dengan Cik Syahrizam yang daripada SISC Bahasa Melayu daripada PPD Krian. Jadi insyaAllah lah bersama perkongsian ilmu tu. Terima kasih kepada Rohana sekali lagi kerana sudi memberikan ilmu-ilmu kepada kami berkenaan dengan PBD dan juga harapan kita program ini dapat berjalan lancar dan kita mendapat yang terbaik lah daripada Puan Rohana. Atas perkongsian ilmu ni sama-sama kita doakan supaya Puan Rohana terus sukses di mana juga berada dan juga guru-guru kita supaya sentiasa dikurniakan kesihatan yang terbaik oleh Allah dan dilindungi daripada wabak COVID yang melanda negara kita. Jadi kepada untuk rakan-rakan guru daripada sekolah yang kita jemput tu yang hadir turut serta, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan majlis ini memberi sedikit kepahaman ataupun memberi sedikit ataupun memberi lebih kepahaman kepada kita. Semoga kita gunakan ilmu yang kita dapat tu untuk membuat penilaian kepada murid-murid yang kita ajar dan murid itu memang berhak layak dan mendapat apa yang kita tafsirkan, TP dia tu kita tafsirkan dia dapat selayaknya. Jadi supaya apabila murid tu memang layak menerima tu hak dia, jadi Alhamdulillah tugas kita akan dapat kita laksanakan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang turut serta. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Puan Rohana. Lepas ini saya akan cuba berurusan dengan pihak bomba yang datang bersanitasi sekolah Politeknik ini. Sekiranya terdapat kekurangan, kelebihan atau kekurangan daripada pihak sekolah kami, Puan Rohana dan juga guru-guru lain, saya mohon maaf lah sebab kita maklumlah kita gunakan Google Meet, kadang-kadang benda tu hilang, kadang-kadang suara kita hilang, kadang-kadang line pun tak ada, apa yang disampaikan tu tercicir. Jadi untuk kemudahan untuk pengetahuan semua, sekiranya tuan-tuan ingin membuat rujukan, memang kita minta Ustaz Zofi. Terima kasih Ustaz Zofi kerana tolong uruskan link dan juga tolong uruskan report ni. Jadi kalau tuan-tuan perlukan maklumat yang lebih lanjut ataupun untuk rujukan tentang TP, mungkin benda tu tercicir ataupun masa tuan-tuan dengar tu line tak elok, internet tak elok, tak dapat, jadi tuan-tuan boleh minta. Tuan-tuan dan puan-puan boleh minta, kami akan bekalkan yang apa yang telah kita rekodkan ni. Sekali lagi, Assalamualaikum dan terima kasih semua ya. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jismi selaku penolong kanan pentadbiran atas ucapan ringkas yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Baiklah ya, sebelum kita memulakan ladab kita pada pagi ini, saya mohonlah kepada semua untuk onkan kamera. Kita nak tangkap gambar dulu ya sebelum kita mula. Dan sekali lagi saya juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih ya kepada rakan-rakan guru daripada sekolah lain yang turut serta bersama-sama kami pada pagi ini ya. Okey, kita onkan kamera dulu.
Okay, silakan on kamera. Kita nak ambil gambar semua comel-comel yang belakang tu. Ada lagi yang belum on tu? Okay. Okey dah ya. Okey, terima kasih semua. Okey, jadi untuk seterusnya lah ya, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan penceramah jemputan kita iaitu Puan Rohana binti Hamad dari Sekolah Kebangsaan Seri Siakap untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kami semua, ya, kepada kita semua berkaitan dengan pencerahan PBD. Jadi saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Puan Rohana untuk menyampaikan ladak beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Encik Muhammad Nurjismi bin Ahmad Zakaria, penolong kanan pentadbiran SK Parit Haji Aman. Ada detect lah. Maaf, saya confuse. Parit Haji Taib, Ustaz Romi, ya, penolong kanan Hal Ehwal Murid, Puan Fatimah, penolong kanan co-curriculum, seterusnya rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian, ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, ya, kita dapat bersama-sama untuk satu perkongsian tentang pentaksiran bilik darjah. Jadi sebenarnya saya pun orang kata segan juga, ya, sebab dalam ni pun ramai juga yang hebat, ya. Ada kekanda saya, ya, Puan Cak Maya, ya, Kak Nur Habidah, kan, pun, ya. Okey, jadi kan tapi disebabkan mantan bos saya, Cikgu Muhammad Najismi minta tolong, ya, jadi insyaAllah lah saya kata saya cubalah sebaik mungkin untuk memberikan perkongsian. Okey. Ada juga, ya, Puan Safina Ismail, ya, fikir Sekolah Parit Haji Aman, ya. Pak Haji Taib, ya. Saya minta maaf lah sebab saya confuse sikit lah. Jadi saya harapkan perkongsian kita pada hari ini ni dapat, ya, sekurang-kurangnya, ya, memberikan sedikit, ya, ilmu kepada guru-guru bagaimana kita menjalankan pentaksiran bilik darjah dan bagaimana kita nak menguruskan mungkin fail PBD kita, kan. Baiklah, saya izinkan saya buat ni dululah presentation, ya. Okay, cikgu boleh nampak saya punya skrin ke? Boleh. Okay. Sekejap, ya. Sekejap saya setting.
Okey. Baiklah, saya mulakan ya pada pagi ini ya dengan perkongsian bersama saya pentaksiran bilik darjah. Jadi sebenarnya kita dah buat ni lama dah kan, kita dah buat lama dah tentang PBD ni. Mungkin bila kita dah lama tidak bersemuka dengan murid, jadi kita menjalankan pentaksiran ni secara maya ya, PDPR, mungkin ya ada sedikit ya kita terlupa mungkin ya, jadi kita buat refreshment balik ataupun kita buat pembugaran semula ya tentang pentaksiran bilik darjah. Okey. Baiklah, sebelum tu kita tengok dulu ya apa yang dikatakan pentaksiran bilik darjah sebagai pembugaran semula. Iaitu proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru ya kita ya. Jadi pentaksiran kita ni boleh berbentuk formatif ya. Formatif tu apabila selesai satu-satu kemahiran ya yang kita ajar ataupun sesuatu topik, kita bolehlah menjalankan pentaksiran. Itu yang dipanggil pentaksiran formatif. Dan pentaksiran sumatif pula kalau macam peperiksaan kan, kita jalankan pada tahun, akhir tahun. Jadi itu adalah sumatif, tapi sekarang ni kita dah tak jalankan pentaksiran secara sumatif ya. Kemudian semasa kita jalankan PBD ya, kita perlu rancang ya, kita perlu bina item, kemudian kita perlu takbir, memeriksa, merekod dan membuat laporan. Jadi bila kita dah buat, kita dah rancang, kita plan semua tu, membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid. Jadi tahap penguasaan murid ni lah kadang-kadang tu kita mungkin agak keliru bagaimana kita nak memberikan justifikasi ya kepada murid tersebut untuk menentukan TP murid kita ya. Jadi ya, kita tengok ya bagaimana kita boleh jalankan pentaksiran ya sebagai ingatan untuk kita semula ya, sama ada kita boleh membuat secara pemerhatian ya. Pemerhatian kalau dulu secara bersemuka kita masuk saja kelas, kita melangkah saja masuk dalam kelas, maka akan berlakulah pentaksiran, iaitu dari segi pemerhatian kita terhadap murid. Okey. Jadi pemerhatian ini sesuai untuk mentaksir aspek kemahiran, sikap dan juga nilai murid-murid kita. Kemudian kita boleh jalankan ujian ya, dijalankan secara menulis ya, melukis ataupun kita buat ujian lisan ya untuk bahasa. Kemudian persembahan secara lisan. Ni kalau kita bahasa Melayu ataupun subjek lain sekarang ni pun ya, buat presentation atau persembahan ya. Jadi secara lisan kita boleh mentaksir kemahiran mendengar, bertutur, keyakinan juga pengetahuan murid. Sebab dalam DSKP kita ni ialah salah satu matlamatnya adalah untuk melahirkan murid yang berketerampilan dan berkebolehan. Jadi keterampilan ni maksudnya dalam pelbagai aspek. Kita boleh juga buat senarai semak ya. Kaedah pentaksiran menggunakan senarai semak ya, merupakan rekod perkembangan penguasaan murid. Maksudnya kita buat catatan ya tentang murid kita, apa yang diperlukan kan. Kemudian kita merekod ya tentang pencapaian murid kita. Kemudian esei ya, itu karangan ya. Kemudian folio. Kalau yang sekarang ni kita boleh buat buku scrap dan sebagainya. Okey, ini adalah carta aliran yang saya dah sebutkan tadi, yang mula-mula tadi jugalah. Ya, kenapa kita perlu buat pentaksiran ya, dan apa peranan guru, peranan murid, ibu bapa dan juga pentadbir. Yang ni sebenarnya cikgu-cikgu boleh tengok dalam DSKP kita. Dalam DSKP kita ada. Sekiranya cikgu-cikgu baca dari kulit ke kulit di SKP kita bagi setiap mata pelajaran ya, tak kiralah matematik ke, bahasa Melayu ke, sains ke ya, maklumat-maklumat tentang pentaksiran ni ada jelas sebenarnya. Cuma kita saja yang mungkin terlepas pandang, kita hanya merujuk kepada attended kandungan ya semasa kita merancang RPH
Kemudian kita rujuk standard pembelajaran dan standard prestasi untuk menentukan tahap penguasaan murid kita. Tetapi sebenarnya maklumat-maklumat ni semua ada dalam DSKP kita. Okey. Carta aliran pelaksanaan pentaksiran DSKP kan. Kita perlu merancang menentukan standard pembelajaran dan instrumen. Yang ni yang ada kaitan dengan penjaminan kualiti tu. Kalau cikgu mungkin rasa confused ataupun rasa keliru kan dengan file dengan penjaminan kualiti, iaitu pengesanan, penyelarasan, pementoran, pemantauan, dia ada di depan. Bila kita merancang untuk menentukan standard pembelajaran dan instrumen tu adalah bahan yang kita buat, itu sebenarnya dah masuk dalam bahagian pengesanan, iaitu kita buat item. Kita buat item. Kemudian kita membina instrumen. Kita bina instrumen, kita bina bahan. Contohnya macam membuat jadual spesifikasi ujian, membina soalan dan instrumen. Kita bina soalan. Macam sekarang ni kita menggunakan pendekatan modul di dalam kelas. Cikgu Jismi boleh tutup ni tak? Mikrofon. Okey. Okay, terima kasih. Okey. Sebenarnya kita dah buat semua ni di dalam perjalanan kita melaksanakan PBD. Cuma kita tak tahu sebenarnya dia berada di mana. Bila kita bina soalan dan kita merujuk kepada SP, standard pembelajaran, standard kandungan, kemudian kita rujuk standard prestasi, kita ada objektif dalam kita punya modul tu, itu juga boleh dijadikan sebagai instrumen kita ataupun sebagai evidence kita menjalankan pentaksiran. Sebab itulah ada dalam kalangan guru-guru ni yang dia tak dapat bezakan modul latihan dan modul pembelajaran. Apa yang dikatakan modul latihan? Kalau modul latihan tu, modul tu sekadar kita ambil, contohnya kita ambil latihan, saya rujuk kepada bahasa Melayu lah. Okey, kata nama. Kita ambil lah dari mana-mana bahan, kita photostate, ada mengisi tempat kosong, kemudian jawapan ABCD, aneka pilihan, soalan struktur. Jadi kita photostate, kita bagi kat budak tanpa ada arahan yang jelas, tanpa ada standard pembelajaran, standard kandungan dan apa objektif kita, maka itu adalah modul latihan. Kalau modul pembelajaran, kalau cikgu bagi saja modul tu dekat budak, cikgu tak beri penerangan pun, dia hanya baca, murid itu baca arahan-arahan yang terdapat pada modul tersebut, itu sudah menjadi modul pembelajaran dan boleh dijadikan sebagai instrumen untuk pentaksiran kita. Okey, kemudian melaksanakan penilaian bila kita dah ada instrumen, kita bagi latihan, kita dah bagi daripada modul kita buat penilaian sama ada pemerhatian, lisan dan penulisan. Kemudian kita rekodkan, kita rekod pencapaian murid kita, menganalisis maklumat. Maksudnya okey, berapa orang murid kita dapat TP1, TP2 dan sebagainya. Di sini kita buat analisis, kita buat laporan jika perlu. Dan bila kita dah dapat semua maklumat ni, barulah kita buat tindakan susulan ataupun yang sekarang ni lebih kepada yang kita dekat dengan kita, iaitu membuat intervensi. Itu adalah dia punya proses dia, macam mana kita menjalankan pentaksiran, dan sampailah proses kita menjalankan intervensi untuk membantu murid-murid kita yang mencapai tahap 1 atau TP1 ataupun TP2 sahaja. Jadi saya harap jelas cikgu dapat bezakan antara modul latihan dan modul pembelajaran. Sebab tu bila PPD datang sekolah kita, kalau dia minta bahan kepada kita, sebab ini pernah berlaku di sekolah kami, di bekas sekolah kami di SK Jalan Matambuluh tahun lepas kalau tak silap masa tu saya dan Cikgu Jismi masih ada di sekolah. Jadi PPD datang, jadi mereka minta bahan yang kami gunakan, yang guru-guru gunakan untuk jadikan latihan untuk pentaksiran lah di dalam kelas.
Jadi adalah diberikan contoh, rupanya tak kena. Ini dikatakan modul latihan dan modul pembelajaran tu bagaimana yang kita yang sesuai untuk kita jalankan pentaksiran. Okey ya, yang ni saya masih lagi memfokuskan peranan kita dalam melaksanakan PBD. Pentaksiran formatif ni selepas sahaja kita selesai satu topik atau satu tajuk ataupun satu SP, pentaksiran formatif berlaku. Jadi dia berlaku sepanjang waktu PDP kita ya. Kemudian pentaksiran sumatif PBD yang terancang bukan peperiksaan semata-mata. Mungkin ada sekolah-sekolah yang dirancang macam mana nak buat ujian ke, tetapi dia merujuk kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan standard pembelajaran, standard kandungan dan juga merujuk kepada standard prestasi juga. Okey, kemudian kita tengok guru-guru menentukan objektif pembelajaran berdasarkan DSKP. Kita sebagai guru untuk melaksanakan PBD, kita hari-hari buat RPH. Semasa kita membina RPH ni ataupun sekarang CIDS, kita merujuk kepada DSKP dan kita menentukan objektif kita berdasarkan DSKP, iaitu merujuk kepada standard kandungan, standard pembelajaran. Itu objektif kita hari-hari. Kemudian kita rancang PDP kita, merancang pembinaan item pentaksiran dan melaksanakan PDP. Ni yang samalah yang macam cerita Alir tadi ya. Kenapa saya fokuskan kepada peranan kita ya. Ni yang kadang-kadang tu bila kekeliruan timbul, walaupun kita jalankan tapi kita tak tahu sebenarnya itu adalah proses kita menjalankan PBD. Okey ya. Jadi saya pergi terus kepada DSKP ya. DSKP mungkin kalau cikgu-cikgu bahasa Melayu telah diberikan taklimat tentang eksplorasi DSKP dan juga PBD. Jadi saya sentuh juga di sini sebab saya ambil bahasa Melayu. Jadi kalau kita merujuk DSKP kita, di dalam DSKP ada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Ketiga-tiga ini kita perlu rujuk semasa kita membina RPH dan juga kita menjalankan PBD. Jadi untuk di bahagian standard kandungan, apa yang perlu murid tahu atau kuasai akhir tahun. Maksudnya bila di akhir tahun nanti kita dah habis dah standard kandungan, adakah murid kita ni menguasai. Kemudian standard pembelajaran murid boleh capai pada hari tersebut. Contohnya 1.1.1, mendengar, mengecam, sebutan, menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Kita hanya fokuskan pada satu SP untuk satu hari. Maksudnya kalau satu hari kita menggunakan satu standard pembelajaran dan satu objektif sahaja. Jadi bila kita mengambil satu standard pembelajaran, satu objektif, maka memudahkan kita untuk membuat pentaksiran. Sebab kita fokus pada satu tu saja, satu perkara saja. Kalau kita masuk kepada dua standard pembelajaran, dua objektif, ada dua yang kita perlu capai. Jadi kalau dua yang kita perlu capai, ada dua perkara yang kita perlu buat pentaksiran juga. Ada dua item kan yang kita perlu buat. Jadi sebab itulah mengapa kita hanya perlu menggunakan ataupun mengajar satu SP satu hari dan satu objektif sahaja. Okey, dan standard prestasi ni kita rujuk setelah murid menguasai kemahiran pada tahap penguasaan tertentu. Okey, tahap standard prestasi kemahiran menulis. Cikgu-cikgu perasan tak? Untuk setiap mata pelajaran, tak kiralah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan mata pelajaran yang lain, standard prestasi dia akan ada khusus untuk setiap tajuk ataupun setiap topik. Kalau contohnya lah bahasa Melayu, kalau kemahiran mendengar dan bertutur, kita merujuk kepada standard prestasi mendengar dan bertutur. Kalau hari tu kita mengajar kemahiran menulis, kita melihat standard prestasi kemahiran membaca dan begitulah kemahiran menulis. Dan pada akhir sekali nanti bila kita dah habis dah buat
jalankan pembelajaran, standard pembelajaran kita dah habis ya. Kita dah habis merujuk kepada standard prestasi bagi setiap kemahiran. Pentaksiran akhir tu barulah kita tengok kepada standard prestasi penguasaan keseluruhan. Jadi cikgu-cikgu tengok ya balik dalam DSKP cikgu, dia ada standard kandungan yang pertama, dia ada standard pembelajaran yang kedua, kemudian dia ada standard prestasi mengikut sesuatu kemahiran atau mengikut sesuatu tajuk atau topik ya. Dan yang keempat, barulah kita merujuk kepada standard prestasi penguasaan keseluruhan. Di situlah baru kita letakkan TP akhir murid. Ya. Kalau yang kita rujukkan untuk setiap kemahiran ni, kita letak TP ikut kemahiran-kemahiran sahaja. Kalau kita tengok dalam template BPK kan, yang kita isi untuk 2 kali setahun tu, cikgu-cikgu tengok ya. Ada contohnya kalau sains, dia ada beberapa bahagian yang kita perlu isi dan contohnya ada 6 tajuk. Jadi 6 tajuk itu berdasarkan kepada standard prestasi untuk setiap topik tersebut. Dan di akhir sekali ya, di bahagian kanan tu yang tahap penguasaan keseluruhan. Yang itu kita rujuk kepada standard prestasi keseluruhan. Yang ni yang kita kadang-kadang kita tak rujuk. Jadi yang menyebabkan kita rasa susahnya nak letakkan TP budak ya. Okey. Kita tengok di sini ya perincian. Standard prestasi kemahiran mendengar dan bertutur. Saya ambil satu contoh lah untuk bahasa Melayu. Kalau sains contohnya kemahiran standard prestasi topik apa-apa kan contohnya. Jadi dirujuk hari-hari untuk rancang PDP dan pemberian TP setelah selesai kitaran standard pembelajaran. Contohnya bagi satu-satu tajuk ataupun standard pembelajaran tu dia ada beberapa pecahan. Contohnya kalau bahasa Melayu 1.1 dia ada pecahan dia kan. Standard kandungan 1.1 dia ada pecahan kepada standard pembelajaran 1.1 1.2, 1.3, dia ada berapa pecahan lagi. Jadi yang pecahan-pecahan itu kita tengok ya di sini. Ya, kita tengok di sini. Dan bila kita dah habis dah buat semua tajuk, barulah kita rujuk ni TP penguasaan keseluruhan. Di sinilah yang kita letakkan murid kita berada di mana. Ya. Kadang-kadang ada cikgu yang dia buat TP ni, dia meletakkan TP tu dengan meletakkan secara purata. Ya. Contohnya kalau misalnya sains tu dia ada 6 tajuk. Contohnya lah kalau ada 6 tajuk contoh. Ya. Jadi 6 tajuk dia bagilah TP 4, 4, 4, 3, 4, 5. Lepas tu dia campur semua 6 tu. Lepas tu dibahagilah dengan 6. Dia campur semua, dia bahagikan 6. Kemudian di situlah TP akhir. Bukan macam tu ya, bukan kita letakkan secara purata macam tu cikgu ya. Tapi kita menilai keseluruhan. Kalau macam saya tengok ya, matematik, saya juga study lah juga di SKP matematik, di SKP sains. Dia juga ada pentaksiran untuk nilai dan sikap. Jadi cikgu-cikgu kena tengok juga ya nilai murid dan sikap. Dan di bahagian nilai dan sikap tu pun ada dia punya tahap penguasaan dia yang cikgu boleh rujuk murid cikgu berada di mana. Adakah murid cikgu minat, kemudian apa-apa lagi lah yang berkaitan dengan sikap yang positif murid yang kita boleh rujuk kepada nilai. Jadi cikgu-cikgu nak letakkan TP penguasaan akhir tu mengambil kira ke semua kriteria tersebut. Bukan sahaja kata berdasarkan standard pembelajaran tadi yang TP ikut kemahiran, tidak ya, tapi ni yang ni ni. Okey, saya harap jelas ya di sini. Okey, jadi TP yang kita tengok untuk tahap penguasaan keseluruhan ni ialah dirujuk semasa pemberian TP 2 kali setahun. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada banyak sekolah yang TP murid dia TP 1, TP 2 kan. Jadi sekolah yang ada TP 1, TP 2 dikira tidak menguasai.
pencapaian tahap minimum. Jadi kena buat intervensi. Jadi sebab itulah bila kita buat pentaksiran ni kita kena buat, kita kena tengok pelbagai aspek sikap murid kita bagaimana, ya, bukan hanya berdasarkan daripada objektif pembelajaran kita sahaja. Okey, ini adalah contoh rekod perkembangan murid. Kalau dulu kita panggil sebagai borang transit. Kita tengok di sini, ya. Kalau dulu kita kata borang transit. Jadi cikgu-cikgu kena ada rekod perkembangan murid ni di dalam fail cikgu. Di dalam fail cikgu kena ada rekod perkembangan murid bagi setiap mata pelajaran yang cikgu ajar. Ya, contoh ni, ya. Nama murid kan, tapi yang ni kalau kita buat di dalam kelas tu, yang kita buat secara individu kita tu tak, kalau kita tak nak buat surat beranak surat beranak jantina ni pun tak apa kan, sebab kita dah kenal dah murid kita, nama murid. Lepas tu ni pengetahuan ni saya ambil, ya, contoh daripada DSKP Matematik tahun 1. Kemudian ada TP dia, murid ni dah TP berapa, kemudian di sini dia punya kemahiran dia. Kalau bahasa Melayu pula kita buat, ya, contoh di sini kemahiran dengar tutur. Kemahiran dengar tutur 1.1. Kemudian kita tik. Okey. Untuk pengisian rekod perkembangan murid ni, kalau cikgu kan kita disarankan untuk menanda ataupun membuat pentaksiran ni hari-hari. Okey cikgu, apa yang dimaksudkan yang kita tanda hari-hari ni? Contohnya hari ni saya mengajar kemahiran 1.1.1. Jadi saya dah ada borang rekod perkembangan murid. Jadi nama murid saya Amin. Jadi saya pun, ya, hari ni Amin saya tanda right saja. Bermaksud saya dah ajak dan saya dah ada buat latihan, saya dah buat pentaksiran dengan dia, dengan Amin ni untuk hari ni, untuk kemahiran tersebut, untuk kemahiran 1.1. Saya tik saja dan saya letak tarikh. Ya, saya tik kat sini, saya letak tanda, kemudian saya letak ruangan tarikh. Okey, kemudian untuk esok, ya, untuk kemahiran yang lain pula saya tanda. Maksudnya kita tanda yang kita dah buat. Nanti bila kita dah habis satu SP, ya, satu rangkaian SP kita tu, contohnya ada 4 SP tu, dah habis, barulah kita boleh tentukan TP. Itu pun saya merujuk kalau kata saya buat untuk rekod perkembangan murid ni bahagian mendengar dan bertutur, saya rujuklah bahagian tahap penguasaan mendengar dan bertutur untuk saya letakkan TP tersebut. Tapi ni bukan TP akhir tau cikgu. Ya, TP untuk setiap kemahiran ataupun standard pembelajaran yang telah saya ajar. Okey. Ni, ya, yang saya sebutkan tadilah. Bila saya buat rekod perkembangan murid, saya isi untuk mendengar dan bertutur. Bila saya dah habis dah untuk setiap standard pembelajaran tu, contohnya untuk standard kandungan 1.1 kan, 1.1 tu semua dah saya habis. Kemudian contohnya ada 6 SP saya dah habis, saya rujuklah, ya, standard prestasi kemahiran mendengar dan bertutur. Baru saya letakkan tahap penguasaan dia. Bila dah habis, ya. Jadi sebab itulah kita tak boleh bagi TP hari-hari, ya. Tapi kita buat pentaksiran tu hari-hari. Hanya TP saja kita tak letakkan hari-hari. Ya, jadi saya harap cikgu-cikgu pun jelas di sini. Masih lagi, ya, yang macam tadi, ni lah dalam template BPK yang kita isi tu. Sebab tu dia nak mendengar dan bertutur TP berapa. Yang ni yang kita rujuk daripada borang rekod perkembangan murid tadi yang kita dah letak untuk kemahiran mendengar bertutur. TP akhir dia kita letak berapa, TP dia berapa. TP akhir dia berapa untuk mendengar dan bertutur saja. Kemudian untuk membaca berapa kita letak dan menulis. Dan barulah kita letak tahap penguasaan keseluruhan. Contohnya kalau kemahiran dengar tutur ni TP dia 3, membaca 4, kemahiran menulis ni 3,
tiba-tiba tahap penguasaan keseluruhan kita letak 5. Kenapa jadi macam tu cikgu? Sebab itu adalah berdasarkan daripada tadilah mungkin cikgu masukkan nilai dan sikap, kemudian pertimbangan kita adalah berdasarkan pertimbangan profesional cikgu. Maksudnya kita yang kenal budak, kita tahu budak ni tahap dia mana. Ya. Maksudnya kalau di sini diletak di akhir, di sini kita tak ada TP5 tapi di akhir ni ada TP5. Kan? Keseluruhan TP5. Maksudnya kita tahu murid kita ni mempunyai potensi. Budak kita ni berkebolehan, cuma ada bahagian-bahagian kemahiran ni yang dia lemah. Contohnya kalau murid kita lah, ya, saya fokuskan contoh macam bahasa Melayu. Mendengar dan tutur mungkin dia boleh dapat TP yang tinggi. Ya, boleh dapat TP5, TP6. Murid kita boleh bertutur secara lisan dengan baik. Tetapi begitu juga baca, dia boleh baca dengan baik, baca dengan intonasi yang baik. Tetapi untuk kemahiran menulis, untuk tulis karangan, dia lemah. Ya, nak buat ulasan dia lemah. Jadi bermaksud ya, setiap tahap penguasaan bagi setiap standard kandungan kemahiran kita ni mestilah tak sama. Tapi di akhir ni adalah berdasarkan kita punya pertimbangan profesional kita sebagai guru. Dan kita tak boleh tengok kadang-kadang kalau dulu ya, saya cerita sikit lah mengapa sekarang ni kita perlu isi dalam template BPK tu siap dengan ulasan cikgu. Kalau dulu-dulu hanya letak TP saja tapi tak ada ulasan. Maksudnya kita diberi kepercayaan untuk memberikan TP saja, tapi apabila mungkinlah di pihak atasan membuat pemantauan ke, mereka buat soal siasat ke, tak tahulah kan. Ada dalam kalangan guru ni hanya kira meletak je TP. Bila mereka pergi ke sekolah-sekolah, kalau dulu ya, mungkin cikgu-cikgu pernah juga JPN datang ke sekolah, kemudian dia panggil ya, macam dulu Linus pun dia buat macam tu juga. Dia panggil, okey, budak yang mendapat TP2 ni contohnya, murid yang dapat TP2, TP3 ni mai panggil, kami nak jumpa dan mereka buatlah sedikit ujian ya kepada murid-murid tersebut. Tapi mereka merujuk kepada rekod yang sekolah bagi, rekod tahap penguasaan murid kan. Jadi bila dilihat tak tally tau, ya, murid yang mereka panggil ya, yang mereka uji dengan rekod di sekolah tak tally. Jadi timbul di sini persoalan. Maka bila kami diberi taklimat dulu di peringkat JPN, sebab itulah guru-guru diminta untuk menulis ulasan. Bila kita tulis ulasan, maksudnya kita kenal murid kita. Contohnya kita tulis Amin, seorang murid yang berpotensi dan berminat dalam mata pelajaran pendidikan seni. Maksudnya kita mengenali murid tersebut. Tapi kalau dulu sekadar meletakkan TP, mungkin ya, InsyaAllah ya, dalam kalangan kita mungkin kita tak buat. Tapi ya, sebab guru di Malaysia ni ramai, jadi main letak je. Lepas tu buat pentaksiran pun mungkin tak buat pentaksiran, kira bila nak je data, terus letak TP. Terus letak TP, itu yang jadi macam tu. Jadi itu yang menyebabkan kita sebagai guru sekarang ni, bila kita mengisi dalam template BPK tu, kita kena buat ulasan dan ada ulasan guru kelas. Ya, tujuannya sebenarnya untuk kita mengenali murid kita. Dan bila kita hantar ke JPN, ulasan-ulasan tu juga akan dihantar ya, yang setiap setahun 2 kali tu. Kan kita hantar pelaporan sekolah kita, mereka akan baca ulasan. Sebab itulah masa pentaksiran yang pertama hari tu, guru besar dipanggil untuk mesyuarat kurikulum kalau tak silap lah ya, yang di peringkat daerah kita. Jadi ada sekolah-sekolah yang tidak menepati dalam penulisan ulasan guru di dalam borang ataupun di dalam template BPK.
Jadi adalah ya sekolah-sekolah yang boleh buat dengan bagus dan dijadikan contoh. Masa tu ya Matang Buluh ya dijadikan satu ambil contoh daripada Matang Buluh lah cara buat ulasan. Sebab masa tu saya tahulah kan macam mana nak buat ulasan, dah dapat maklumat, dah dapat taklimat kan sebelum-sebelum ni di peringkat JPN. Jadi ada sekolah tu yang kena perbetulkan ya ulasan ya. Betul tak Cikgu Jismi ya? Sebab ni saya dapat maklumat daripada guru besar lah. Okey. Okey, ya, memahami SP dan SPI. Yang ni ya, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dia ada yang ni. Cuma bahasa Inggeris dalam bahasa Inggeris lah. Dan kita guru bahasa Melayu bila kita baca ya, contohnya standard prestasi kemahiran membaca, dia ada perkataan yang di belakang ni ya, yang di boldkan dengan warna hitam. Tahap sangat terhad, tahap memuaskan, tahap kukuh, tahap kekal dan terperinci untuk TP5 dan TP6. Ada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan. Jadi saya pun mula-mula dulu ya, awal-awal tahun dulu, saya pun tak tahu sebenarnya macam mana nak cari. Saya ada tanyalah kepada Puan Fairuz, masa tu kami diberi bengkel tentang pembinaan item untuk guru rujukan sekolah. Jadi kami kena buatlah item, dan juga dikira sebagai ujian lah ya bengkel tu. Kemudian saya tanyalah kepada PPD kita ya, macam mana kita nak tentukan yang tahap sangat terhad ni. Jadi masa tu persoalan ni tak terjawab, tapi bila baru ni ya saya pergi kepada saya mengikuti bengkel dengan JPN, iaitu bengkel eksplorasi di SKP Bahasa Melayu dan PBD ni, barulah saya tahu sebenarnya. Okey ya. Jadi saya share dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat di sini, yang ni untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, untuk tahap sangat terhad ni sebenarnya ya dengan bimbingan guru sepenuhnya. Ya, murid kita ni, kalau kita bagi TP1 murid kita kemahiran baca ni, contohnya kita bagi bimbingan sepenuhnya. Kita baca satu ayat pendek ya, murid tu ikut kita baca. Dia nak baca sendiri dia tak tahu. Jadi contohnya saya bermain bola. Murid pun ikut cikgu. Saya bermain bola. Jadi dengan bimbingan guru sepenuhnya, itu yang dikatakan tahap sangat terhad. Kemudian tahap terhad dengan bimbingan guru separuh. Ya, dengan bimbingan guru separuh. Ya. Okey, kemudian maksudnya separuh ni kita ajar ni ya. Mungkin saya mungkin ada tu yang dia tahu. Ada perkataan yang dia tahu baca kan, macam saya tu dia tahu. Saya mungkin bermain tu panjang, dia tak tahu ya, kita bagi separuh. Jadi itu TP2 yang tahap terhad. Tahap memuaskan ni dengan bimbingan guru, tapi orang kata sikit sangat bimbingan kita ni. Kira bimbingan kita sangat sedikit. Dia dah boleh mungkin kita perbetulkan, mungkin sebutan dia ke apa ke kan, itu tahap memuaskan. Kemudian pada tahap kukuh, keyakinan diri, kukuh untuk dirinya sahaja. Kalau kita kata, okey Amin, boleh tak ajar kawan sebelah, kamu dah tahu dah kan macam mana nak buat, boleh tak ajar kawan sebelah. Dia kata, cikgu saya tak reti lah nak ajar. Lepas tu, bila dia tak tahu, maksudnya dia hanya tahap untuk diri dia saja. Jadi dia berada pada TP4 dan keyakinan diri dan kukuh dan boleh menjelaskan ya untuk TP tahap tekal dan terperinci ni, TP5 ni. Ya, dia yakin diri dia dan dia boleh jelaskan, maksudnya dia boleh jadi rakan pembimbing rakan sebaya dia. Maka kita boleh bagi TP5 dan maksud tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan ni, dia boleh jadi bertindak sebagai pembimbing rakan yang lain. Ya, pembimbing rakan yang lain, tapi ni sebab dia kata menjadi teladan, dia boleh bagi lagi idea yang lain. Kalau cikgu bagi 4 idea, dia kata ada lagi. Contohnya lah kita mengajar karangan tajuk
faedah bersukan. Kita bagi 3 isi. Kita bagi 3 atau 4 isi saja kan. Tiba-tiba bila kita suruh dia terangkan kepada kawan, lepas tu dia pun sebab kita pemerhatian, kita dengar, kita tengok murid kita kan, sebab kita memantau bila mereka membuat aktiviti. Lepas tu dia boleh cerita lagi ke kawan dia, sebenarnya kan faedah bersenam ni bukan ni saja lagi, tapi ada lagi tau. Kalau kita bersenam, kita ni. Maksudnya dia boleh lagi memberikan idea yang di luar apa yang cikgu bagi. Maka dia berada pada tahap cemerlang. Yang tu yang dikatakan TP6 tu ya. Okey. Inilah. Ni terma yang dirujuk dalam DSKP tahun 5 yang tadilah. Sebenarnya ada dalam DSKP kita. Tapi ya, orang kata itulah mungkin kelemahan kita, kelemahan diri saya sendiri. Yang saya tak baca dari kulit ke kulit DSKP tu. Ya, sebenarnya bila kita baca dari depan, semua apa yang kita muskilkan tu ada sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ada ya, siap ada muka surat saya letakkan untuk ni kalau untuk cikgu bahasa Melayu lah. Cikgu tengok balik ya, ada tentang terma tadi. Ya, begitu juga dengan mata pelajaran lain. Saya tengok bahasa Inggeris pun ada juga ya. Okey, ni ya DSKP saya makan matematik tahun 1 saya tengok ya. Bila tadi saya mungkin fokus kepada bahasa Melayu ya. Jadi saya ambil juga untuk subjek yang lain ya, untuk subjek yang lain. Okey, kita tengok ya. Contoh saya ambil DSKP ni berkaitan nombor dan operasi, nombor bulat hingga 100. Dia ada SK, standard kandungan, standard pembelajaran dan ada catatan. Dan ni tengok. Ada standard prestasi untuk penguasaan nombor dan operasi. Yang ni lah yang cikgu rujuk untuk yang cikgu buat yang setiap hari tu kan. Yang cikgu bila dah habis dah contohnya satu standard pembelajaran 1.1.1 ni, cikgu boleh dah tengok yang ni sebab dia ada satu saja standard pembelajaran. Tapi untuk nilai nombor ni dia ada pecahan-pecahan lagi. Maksudnya cikgu kena habis ni dulu, habis semua ni dulu. Barulah cikgu boleh meletakkan TP untuk kemahiran itu. Bila dah habis semua tajuk, barulah cikgu letakkan tahap penguasaan keseluruhan. Okey ya. Begitu ni keseluruhan ya. Tengok ya. Yang ni tadi ya, bila kita merujuk standard kandungan, standard pembelajaran. Maaf ya. Okey, standard pembelajaran, standard kandungan. Kemudian kita tengok standard prestasi untuk nombor dan operasi itu sahaja. Dan bila di akhir tu untuk kita letakkan tahap penguasaan akhir yang 2 kali setahun ni, ni pelaporan keseluruhan. Kita rujuk di sini. Di sinilah kita nak letakkan TP. Bila cikgu merujuk tahap keseluruhan ni, pelaporan keseluruhan ni, mana-mana cikgu di Malaysia ni pun rujuk yang ni ya. Jadi maka samalah. Selaraslah. Sebenarnya kalau kita tengok penjaminan kualiti kita, untuk penjaminan kualiti, first kali kita tengok dia adalah berdasarkan DSKP kita ya, DSKP kita. Apa-apa pun kita merujuk kepada DSKP. Ni ya, dalam buku panduan pentaksiran bilik darjah yang terbaru 2.0 pun ada dinyatakan pertimbangan profesional. Maksud pertimbangan profesional ialah pertimbangan yang dibuat menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian eviden kita tadi kan, kemudian strategi pengajaran kita, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard yang ditetapkan. Ya. Pertimbangan profesional memerlukan guru membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab mengenai tahap penguasaan murid berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran. Maka tidaklah bila kita menggunakan pertimbangan profesional, maka tidaklah kita meletakkan TP itu berdasarkan tengok muka murid sahaja. Okey ya.
Jadi guru menggunakan pengetahuan, pengalaman, input murid dan mengamalkan tanggungjawab profesional dalam membuat pertimbangan profesional. Ya. Guru juga perlu sentiasa mengikuti perkembangan tentang bidang atau disiplin ilmu, pedagogi serta pentaksiran. Ya. Jadi macam kita sekarang ni ya, cabaran kita bila kita mengadakan pembelajaran dari rumah, ya, dari segi kita punya strategi pendekatan kita. Ya. Jadi ya, law ni apa-apa pun kita kena mahir dengan teknologi. Ya, saya pun sebenarnya taklah mahir kan, tapi cuba jugalah, cuba jayalah. Tengok daripada YouTube ya, tengok cara-cara nak buat macam mana nak buat video lah, nak guna Canva lah, nak guna live worksheet kan. Mungkin cikgu-cikgu di dalam ni, sahabat-sahabat kita dalam ni lebih hebat lagi. Ya, saya ni kira dah orang kata golongan dah nak masuk kepada orang kata orang lama dah kan, jadi agak lambat. Jadi ada orang-orang baru ya yang lebih cekap di bahagian IT ni, boleh buat pelbagai strategi, boleh buat berbagai pendekatan untuk menarik minat murid dan juga kita boleh melakukan pentaksiran menggunakan bahan-bahan yang orang kata lebih efisien lah sekarang ni. Okey ya, kita tengok pertimbangan pengetahuan, tanggungjawab, input murid dan pengalaman. Jadi bila kita menggunakan pertimbangan profesional, kita dah rujuk ni kan, kita kata berdasarkan analisis, ada rumusan maklumat, kemudian ada bukti pencapaian, ada bukti kita buat, evidence kita tadi. Maka kalau kita letakkan murid itu kepada tipik 6 pun, kita itu tak ada siapa-siapa yang boleh mempertikaikan keputusan cikgu. Ya, sebenarnya keputusan itu terletak di tangan cikgu-cikgu sendiri. Tak ada siapa boleh pertikaikan sekiranya kita mempunyai kriteria yang saya sebutkan tadi. Sebab itulah kita perlu ada bukti, kita simpan bahan-bahan kita, bahan-bahan pengajaran kita kan ya, supaya boleh dijadikan sebagai bukti bila tiba-tiba orang datang ke sekolah kita, macam mana cikgu bagi TP 6 ya. Okey, first ataupun pertama, cikgu kena habaq, okey, saya buat pentaksiran ini berdasarkan pertimbangan profesional saya. Ya, berdasarkan pengajaran saya, berdasarkan rumusan saya kepada murid dan apa aktiviti yang saya jalankan. Yang ni jawapan utama cikgu. Kemudian barulah cikgu tunjukkan bukti-bukti yang lain dari segi evidence, latihan dan sebagainya. Okey. Okey, yang ni saya pergi kepada penjaminan kualiti PBD di peringkat sekolah ya. Mungkin yang cikgu-cikgu nak tahu juga kan, sebab yang ni perlu ada, memang sangat penting sekarang ni ya. Okey. Saya merujuk kepada buku panduan pentaksiran bilik darjah. Jadi untuk SU PBD memang wajib kena ada buku ni. Ya, kalau tak cikgu boleh download. Ya, kalau ada download dan print, masukkan dalam file pun lagi bagus. Jadi kita boleh rujuk sebab semua borang-borang yang ada di sini ya, borang-borang pementoran, penyelarasan, pemantauan dan pengesanan ni 4P ni ada dalam buku tersebut. Jadi SUPBD hanya perlu keluarkan ataupun photostate sahaja borang-borang yang ada empat bahagian ni untuk dimasukkan di dalam fail cikgu, dalam fail PBD, dan juga untuk diberikan kepada ketua panitia untuk dimasukkan di dalam fail panitia. Okey. Jadi penjaminan kualiti merupakan piawaian untuk menentukan kualiti pelaksanaan PBD mengikut garis panduan yang ditetapkan. Yang ni sebenarnya penjaminan kualiti ni adalah daripada Jemaah Nazir. Ya. Jadi dia nak bila kita buat pentaksiran, kita buat PBD dalam kelas tu, dia mestilah sesuatu yang berkualiti, yang boleh dipercayai dari segi kesahannya. Kalau dululah ya, kalau bila kita buat soalan dulu ni ya, ada kesahan kan. Kemudian kualiti hendaklah menjadi keutamaan dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran.
Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan perkembangan pembelajaran dan tahap penguasaan murid. Maklumat yang tepat boleh membantu guru dan juga murid melakukan perubahan yang sewajarnya bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Ya. Penjaminan kualiti PBD di sekolah diketuai oleh guru besar, yang tu semua tahulah peranan-peranan kita untuk memastikan kualiti dan kelancaran pelaksanaan pentaksiran PBD kita. Jadi semua di sekolah sebenarnya memainkan peranan masing-masing, daripada guru besar, penolong kanan, kemudian ketua panitia, kemudian guru mata pelajaran, guru yang dilantik ni kita punya SUPBD lah. Okey, jadi dalam PBD kita ni, dalam penjaminan kualiti ni dia ada 4 elemen, iaitu yang pertama pementoran. Pementoran ni contohnya lah sekiranya guru-guru ataupun mungkin pentadbir dapat maklumat, sebarang maklumat tentang PBD, dia share, kemudian dia kongsi, dia buatlah PLC ke ataupun dia buat taklimat kepada guru, kepada guru-guru tentang maklumat yang dia dapat tadi. Maksudnya dia bimbing guru-guru di sekolah. Itu adalah dalam aspek pementoran. Macam ketua panitia pula, apa peranan dia sebagai mentor? Contohnya untuk memberi panduan kepada anak-anak buah dia macam mana nak jalan ke pentaksiran, memberikan peringatan. Itu adalah pementoran. Dalam panitia sekali mengadakan PLC kan. Jadi itu adalah dalam aspek pementoran. Kemudian penyelarasan. Penyelarasan ni pula ialah setiap panitia berbincang, contohnya bahasa Melayu, buat mesyuarat. Okey, sekarang ni kita nak tetapkan, kalau kita nak letakkan TP, kita rujuk mana? Okey, first mungkinlah kita kata dalam perbincangan tu, kita rujuk di SKP. Jadi apa kriteria dia yang kita nak letakkan budak ni dapat TP ni kan, dengan merujuk di SKP, dan mungkin ada kriteria lain lagi yang kita boleh letakkan murid ni untuk setiap kita letakkan tahap penguasaan. Jadi cikgu-cikgu boleh juga rujuk dalam bahagian maklumat penyelarasan di dalam buku panduan pentaksiran bilik darjah ni. Jadi jadikan itu sebagai panduan kita untuk kita buat penyelarasan di peringkat panitia kita. Mungkin bila di peringkat panitia dipecahkan pula. Okey, untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 kan, sampailah tahun 6. Macam mana nak tentukan? Itu penyelarasan. Mungkin kata kita nak buat macam satu ujian kecil lah, satu ujian, tapi kita bina item tersebut. Bila kita bina item tersebut, kita dah masuk kepada pengesanan. Kita bina item, kita buat item tu berdasarkan ada kalau dalam ni dia tunjukkan pengesanan item tu lebih kepada kebat. Jadi cikgu-cikgu boleh rujuk, okey kita nak buat latihan, tapi latihan kita ni adalah untuk menguji menguji murid kita dalam aspek apa. Itu adalah pengesanan, kita buat item. Dan di akhirnya adalah pemantauan. Pemantauan ni dari pihak pentadbir lah, buat pemantauan pada guru-guru, macam kalau ketua panitia dia memantau anak-anak buah dia, begitulah. Di sini bila penjaminan kualiti PBD ni lah yang kita rasa sekarang ni susah sebenarnya, dan cikgu-cikgu ambil SUPBD, ambillah borang, contohnya borang PKM1 yang dalam ni masukkan photostat, bagilah kepada ketua panitia supaya dia boleh tanda apa yang telah dia lakukan, apa yang telah panitia jalankan sepanjang proses PBD itu dijalankan. Kemudian satu salinan tu kita letakkan dalam fail panitia, dan satu salinan lagi kita bagi kepada SUPBD untuk dimasukkan dalam fail PBD. Kita punya PBD ni adalah salah satu elemen yang penting yang ada dalam PBS. PBS lain lah cikgu. PBS tu dia yang besar.
PBS tu dia satu rumah kan, pentaksiran berasaskan sekolah. Di dalam rumah tu dia ada PBD, dia ada PAJSK, dia ada psikometrik, dia ada segak semua tu kan. Jadi jadi cikgu-cikgu dalam kita masukkan dah tadi ya, kita masukkan. Jadi kalau orang nak mai tengok, oh adalah benda tu, benda-benda ni semua. Ya, yang penting sekarang ni borang tu perlu ada. Borang-borang yang cikgu yang SUPBD bagi kepada cikgu, masukkan dalam fail dan ketua panitia tandalah apa yang telah dilaksanakan. Kemudian beri bincanglah dengan pentadbir kan, sebab dia ada juga yang bahagian pemantauan ni dia melibatkan pentadbir kan, jadi pementoran ya, jadi buat perbincangan di situ. Jadi itulah ya yang serba ringkas tentang penjaminan kualiti. Kalau cikgu-cikgu masih lagi rasa macam susah, benda ni sebenarnya bila kita tak faham ataupun kita rasa macam awak susah sangat, jadi sebenarnya ya, bila kita study, kita baca buku panduan pentaksiran ni, insya-Allah ya, cikgu-cikgu boleh dapat balik, boleh dapat catch up balik apa yang saya terangkan tadi ya. Okey, yang ni data timeline ataupun tarikh-tarikh. Yang ni SUPBD dia tahu dah, yang PPD share dalam grup PBD daerah kan, tapi saya masukkan jugalah untuk pengetahuan kita semua ya. Mungkin SUPBD dia tahu ya, sama ada dia dah bagi tahu kepada pentadbir ataupun belum ya, itu mungkin sebab lambat lagi ni. Okey, yang ni kita dah jalan. Yang pertama ni pentaksiran kita yang pertama, di pentaksiran kita yang kedua ni untuk bulan November kan, bulan Oktober November ni ya. Jadi ini, jadi pengumpulan data ni akan bermula daripada 17 hingga 30 November. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu perlu melengkapkan rekod perkembangan murid cikgu lah. Yang ikut kemahiran-kemahiran tu cikgu dah buat. Jadi bila SUPBD suruh isi untuk pentaksiran kali kedua ni, cikgu-cikgu boleh terus isi je, tengok berdasarkan apa yang cikgu dah buat dalam rekod perkembangan murid. Ya. Kemudian inilah tarikhnya ya. Yang penting ni 17 hingga 30 November. Tapi cikgu-cikgu dah boleh ready daripada sekarang dah lah kan, untuk memastikan mana lagi yang cikgu tak buat pentaksiran ya, kemahiran-kemahiran mana, topik-topik mana yang masih tertinggal, ataupun kita boleh kalau dah buat dah semua, mungkin cikgu boleh ulang balik mungkin untuk memperbaiki TP murid kita untuk bahagian sesuatu kemahiran tersebut, cikgu boleh buat untuk bantu murid kita naikkan tahap TP dia untuk sesuatu kemahiran. Okey, refleksi ya. Jadi saya pun sebenarnya tak maulah panjang sangat ya, sebab kita pun sebenarnya kita sedang ber-PDPR sekarang kan. Jadi lepas ni ya, sekiranya ada apa yang mungkin menjadi kemuskilan atau mungkin tak jelas, kita adakan sesi soal jawab ya, yang mana saya boleh bantu, insya-Allah saya bantu. Okey, sebagai refleksinya, pentaksiran dilaksanakan setiap hari ya, dan selalunya guru tidak dapat mentaksir semua murid berdasarkan aktiviti yang dilaksanakan. Ialah kalau murid ramai ya, macam sekolah kami dulu ya, murid satu kelas tu 30 orang, 33 orang. Jadi tak boleh buat pentaksiran setiap untuk hari tu, tak boleh berhabis. Jadi kita boleh sambung ya. Kemudian guru boleh memberi TP 6. Ni guru boleh bagi TP 6 sejak awal tahun lagi jika murid berkenaan menunjukkan kebolehan dan keupayaan menguasai kemahiran yang baik. Contohlah murid kita ni memang dia murid yang orang kata berkebolehan, yang memberi komitmen terhadap segala tugasan, boleh jawab dengan baik, lisannya baik, kalau matematik pun dia boleh jawab orang kata dengan baik daripada awal lagi. Dan kita nampak murid ini berpotensi, kita dah boleh bagi TP 6 kepada murid tersebut.
Tapi dengan syarat ni lah menunjukkan kebolehan dan keupayaan menguasai kemahiran bahasa yang baik. Ni untuk kalau bahasa lah, kalau kemahiran matematik lah kan. Dan tu saya kata tadi, orang tak boleh mempertikaikan kita sebab kita memberikan TP kita ni berdasarkan pertimbangan profesional kita. Kemudian proses pentaksiran sudah bermula semasa set induksi lagi ya, secara formatif. Kalau kita dalam kelas tu, kita langkah je masuk dalam kelas, maka sudah berlaku pentaksiran. Tetapi bila kita ber-PDPR ni memang agak sukar lah kan, kita terpaksa menjalankan pentaksiran dengan cara lain. Contohnya macam saya kongsi sedikit lah untuk bahasa Melayu. Untuk kemahiran dengar dan tutur. Kemahiran mendengar bertutur ni, macam mana cara guru bahasa Melayu menjalankan pentaksiran? Yang saya buat ialah untuk kemahiran dengar dan bertutur, murid mesti hantar kepada saya rakaman audio dia bercakap berkaitan topik tersebut, sama ada memberi pendapat ke, dialog ke apa ke, tetapi rakaman suara itu untuk saya membuat pentaksiran kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar, saya buat video ya. Saya suruh budak keluarkan maklumat tersebut ya, daripada saya juga juga buat video guna Canva ya, secara bodoh-bodoh lah video saya tu kan, tapi tak beranilah nak share ya. Jadi murid berdengar, contohnya kita bercerita ke, kita menyampaikan maklumat, kemudian murid tu dia catat maklumat tu, kemudian dia memberi respons ke, itu kemahiran dengar dan bertutur. Dan buktinya ialah rakaman audio kepada saya. Kemudian begitu juga kemahiran membaca pun saya suruh budak baca. Ya, kalau segan nak tunjuk muka, hanya suara saja. Mesti hantar rakaman video kalau untuk kemahiran membaca. Begitu juga kalau bahasa Inggeris. Cikgu kalau macam speaking tu, cikgu boleh minta murid hantar audio rakaman dia bercakap. Jadi itu adalah evidence kita untuk membuat pentaksiran di bahagian kalau kemahiran-kemahiran yang berkenaan. Okey, latihan pada akhir PDP bukanlah satu-satunya cara membuat pentaksiran. Ya. Sebab kadang-kadang kita bagi latihan tu, latihan isi tempat kosong kan, ya, sebagai latihan pengukuhan, dan itu bukanlah satu-satunya cara. Maksudnya banyak cara lagi yang kita boleh buat untuk kita jalankan pentaksiran. Pentaksiran bilik darjah adalah proses melihat perkembangan pembelajaran murid. Ya, kita melihat perkembangan pembelajaran murid. Ada ya, bila sekarang ni bila dikatakan TP1, TP2, murid ini tidak menguasai. Dikira murid tidak menguasai tahap pencapaian minimum. Tapi ya, kita tidak boleh mengatakan murid itu gagal. Bila TP1, TP2, murid itu bukan gagal, tapi dia belum lagi menguasai kemahiran itu dengan baik. Sebab kita melihat proses perkembangan pembelajaran murid kita. Jadi kita tidak boleh menggagalkan murid kita. Okey, kemudian rujukan kepada SPI iaitu Standard Prestasi Umum. Pemberian TP bukan saja berfokus kepada penguasaan kemahiran, tetapi juga nilai, iaitu tingkah laku dan kemahiran bernilai tambah kebat yang ada pada dirinya. Ya, sebab itulah sekarang ni ada sekolah-sekolah yang buat PBL kan, pembelajaran berasaskan projek. Jadi untuk membantu murid mendapatkan TP yang lebih baik. Ya, tapi terpulanglah kepada sekolah-sekolah nak buat macam mana nak membantu murid-murid itu untuk capai TP yang lebih baik, nak gunakan kemahiran kebat ke, kemahiran aras tinggi ke, bernilai tambah ke, itu terpulang kepada sekolah masing-masing. Kemudian pemberian TP yang muktamad harus diberi setelah mengambil kira semua aspek perkembangan murid dan pertimbangan profesional guru. Dah berapa kali dah ya diulangkan tentang pertimbangan profesional guru. Ya. Baiklah, sebenarnya kita sudah berada di penghujung. Okey, jadi saya selitkan satu pantun. Ya, berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi kita lah ni, kalau kita alang-alang ataupun kita hanya mengajar murid kita ni orang kata secara ala kadar sahaja,
atau sambil lewa saja, ya. Okey, maka hasilnya nanti tidak seperti yang kita harapkan, ya. Jadi kita, ya, murid-murid kita ni macam bunga lah yang tengah orang kata daripada kudup tu, ya, nak makin kembang kan. Okey. Kalau ada silapnya di mana, mungkin ya dia layu di tengah jalan ke, lepas tu ataupun ada yang luruh ke kan. Jadi bagai bunga kembang tak jadi kembang elok. Jadi sebagai guru, ya, kita mainkanlah peranan kita sebagai guru yang dapat membentuk murid-murid kita menjadi insan yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat, bukan sekadar di dunia sahaja. Jadi sekian daripada saya, perkongsian daripada saya. Sekiranya terdapat kekurangan daripada saya tentang penerangan saya tadi, saya mohon maaf. Sebab itulah bila saya tanya Cikgu Jismi, sebenarnya Cikgu Jismi nak tahu apa kan tentang PBD ni. Dia kata ceritalah daripada A, daripada mula. Jadi saya ceritalah daripada mula. Apa yang pemahaman saya, itulah yang dia kata apa yang cerita dekat Matan Buluh, ceritalah dekat sini. Ya, jadi apa yang saya ada, itulah saya kongsikan dengan cikgu-cikgu pada hari ini. Semoga dapat membantu guru-guru membuat pentaksiran dengan lebih baik dan kita dapat memberikan TP kepada murid kita ni dengan orang kata dengan kepuasan hati kita. Ya, kita mengajak sebenarnya untuk kepuasan hati. Bila murid kita ni berjaya juga adalah satu kepuasan kepada kita juga, ya. Kalau murid kita, bila murid-murid kita ni berjaya nanti kan dia akan hubungi kita, kita akan rasa bangga kan. Jadi sebenarnya itulah ya kita ya sebagai seorang guru. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kekurangan daripada saya. Itulah ilmu yang ada pada saya yang tak seberapa. Mungkin ada di dalam kumpulan ini, dalam grup ni ada yang lebih hebat lagi. Boleh juga kita share ya. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah kita sama-sama ya berkongsi di sini. Jadi saya akan stop presentation saya ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Rohana di atas penerangan ataupun di atas perkongsian ilmu yang begitu bermanfaat kepada kita semua ya. Jadi banyak sekali input-input yang telah disampaikan oleh beliau ya, daripada mula pengenalan PBD sehinggalah ke penghujung ya, kita banyak mendapat ilmu yang begitu bermanfaat untuk kita guna pakai di dalam pengajaran dan pembelajaran kita di dalam bilik darjah. Jadi saya bagi pihak sekolah merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga di atas perkongsian ilmu yang begitu bermanfaat ini. Untuk itu ya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan untuk diajukan kepada Puan Rohana ataupun sekiranya ada sebarang perkongsian, saya buka ruang ini untuk kita sama-sama berkongsi ya. Okay, kalau ada sebarang soalan ataupun sebarang penambahbaikan, jadi saya bukalah ruangan ini untuk kita sama-sama berkongsi. Okay, kalau ada dipersilakan ya. Sekiranya ada apa-apa yang kurang jelas ke daripada penerangan saya tadi, bolehlah cikgu-cikgu ajukan ya soalan ya. Saya pun taklah pandai tapi kita berkongsi ya. Okey, ada cikgu-cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu Rohana? Ya Cikgu saya. Rohana? Ya saya.
Kalau saya nak minta share bahan-bahan untuk PPD bahasa Melayu tu boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Data transit apa tu kan? Aha. Kalau boleh Alhamdulillah lah. Kemudian satu lagi, Cikgu Rohana, Ya. kalau kita buat ujian macam Cikgu Rohana beritahu tadi, buat rakaman membaca. Kalau di hujung-hujung rakaman budak tu ada suara-suara yang membantu budak membaca tu macam mana? Okey, kalau ada suara-suara yang membantu murid itu maksudnya dia ada bimbingan kan. Kita boleh rujuk balik tadi dengan bimbingan. Maksudnya kita tak bimbing dia tau. Ya, kita tak bimbing lah. Tapi Kita tak mokpok bimbing dia bimbing. Tapi di rumah ada bimbingan kan. Jadi kita bolehlah rujuk pada yang tadi juga. Sebab kita tak boleh kata budak ni macam saya sendiri pun anak saya tahun 1 kan. Semalam bersyair contohnya. Dia tak reti nak bersyair. Saya pun bantulah dia sikit-sikit. Ada juga suara saya dengar kan. Jadi sebenarnya kita tengok bagaimana effort ataupun murid tu, kehendak murid tu, minat murid tu kan. Jadi dia ada minat dia buat apa yang kita suruh tu. Dan bantuan dari segi bantuan tu tadilah kita boleh rujuk dengan bimbingan. Dan kita kena ingat sebab kita tak bimbing dia di situ kan. Ya. Jadi orang kata betul lagi kalau ujian kalau kita buat latihan bertulis tu kan. Latihan bertulis, contohnya menjawab soalan pemahaman. Tapi kita lihat jawapan betul. Tapi kita lihat tulisan tu cantik sangatlah. Okey. Yang ni yang dikatakan pertimbangan profesional kita. Kita tahu budak kita ni tulisan dia tak lawa. Kan? Kita tahu tulisan budak ni tak lawa. Dia mesti ada orang lain tulis. Yang ni kita kena bagi tahulah murid tu, cikgu tahu ni bukan tulisan kamu. Jadi kita minta dia buat yang akan datang tu tulisan dia sendiri ke. Kalau yang tu memang nampak-nampak sangatlah bukan tulisan dia. Sebab itulah kita tahu pertimbangan profesional kita tu, kita kenal murid kita macam mana. Okey, terima kasih ya. Okey, sama. Ada lagi tak cikgu-cikgu? Kalau ada persoalan dan sebagainya. Okey, rasanya macam dah tak ada persoalan ya. Okey, jadi di sini sebagai penutup sebagai pengakhirannya, saya sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga di atas perkongsian ilmu yang begitu bermanfaat kepada kita semua pada pagi ini. Dan saya juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan guru dari sekolah lain yang turut serta bersama-sama dengan kami pada pagi ini di dalam perkongsian ilmu ini. Dan saya bagi pihak majlis memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang majlis ini berjalan ada kekurangan yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya mohon maaf, berbanyak-banyak maaf ya. Cikgu Jismi ada apa-apa nak cakap lagi tak? Okey, tak apalah. Jadi rasanya kalau tak ada apa-apa persoalan, jadi saya tangguhkanlah ya perjumpaan kita pada pagi ini. Jadi saya sekali lagi merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Rohana atas perkongsian ilmu yang begitu bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan guru yang turut serta di dalam perkongsian ilmu. Jadi sekianlah sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan majlis boleh bersurai.